Terima kasih, Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif, lagi bijaksana, penjaga masa yang tidak pernah lari dari waktunya, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang ceria ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Si Tanggang Anak Durhaka. Di hujung sebuah kampung, tinggal seorang wanita tua dan miskin yang bernama Mak Umpit. Dia mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Si Tanggang. Si Tanggang selalu berhayal untuk menjadi kaya dan terkenal. Pada suatu hari, seorang kawannya datang. Ketika itu Si Tanggang sibuk membelah kayu api di hadapan rumahnya. Ada kapal datang, marilah kita pergi tengok. Mendengar sahaja kapal berlabuh, Si Tanggang begitu teruja. Dia segera berlari bersama kawannya menuju ke muara sungai yang tidak berapa jauh dari rumahnya. Apabila tiba di tepi sungai, Si Tanggang melihat sebuah kapal yang besar sedang berlabuh di muara yang berhampiran. Wah, besarnya kapal itu. Kalaulah aku dapat bekerja di atas kapal itu, tentu bagus. Si Tanggang segera berjumpa dengan nakhoda untuk meminta pekerjaan sebagai anak kapal. Nakhoda bersetuju kerana melihat kesungguhan Si Tanggang. Saya berjanji akan bekerja bersungguh-sungguh tanpa mengira waktu siang dan malam, janji Si Tanggang kepada nakhoda. Nakhoda kapal tersenyum melihat gelagat Si Tanggang yang begitu seronok mendapat kerja tersebut. Walaupun ibu Si Tanggang amat keberatan untuk melepaskannya pergi berlayar, namun dia terpaksa mengalah. Si Tanggang berjanji kepada ibunya akan kembali ke kampung setelah menjadi kaya. Nakhoda amat menyukai Si Tanggang yang rajin bekerja. Lalu dia diambil sebagai anak angkatnya. Apabila nakhoda sudah uzur, Si Tanggang dilantik menjadi nakhoda yang baru. Dia digelar nakhoda Si Tanggang. Si Tanggang sangat cekap berniaga. Dia menjadi kaya raya dan namanya menjadi terkenal. Kehebatan Si Tanggang sampai ke telinga Sultan. Tidak lama kemudian, Sultan mengahwinkan putrinya dengan Si Tanggang. Si Tanggang membawa istrinya berlayar ke merata-rata tempat di negeri. Akibat daripada kemewahan dunia yang dimiliki Si Tanggang, kini dia telah lupa kepada ibunya yang tua dan miskin di kampung. Pada suatu hari, isteri Si Tanggang dan anak-anak kapal berlayar berniaga. Dalam pelayaran tersebut, Si Tanggang telah berlabuh di pantai berhampiran kampung kelahirannya itu. Berita kedatangan kapal Si Tanggang telah diketahui oleh orang-orang kampung. Ibu Si Tanggang sangat gembira dengan kepulangan anak kesayangannya itu. Tanpa berlengah lagi, Mak Umpit terus mendayung sampan menuju ke kapal untuk berjumpa anaknya. Oh, Tanggang, anakku, tidakkah engkau kenal lagi
Dia berasa malu kepada istrinya untuk mengaku. Perempuan tua yang hodoh itu ibu kandungnya. Lalu si Tanggang pun menghalau ibunya. Hei perempuan tua, janganlah engkau pandai-pandai mengaku dirimu itu ibuku. Ibuku tidak sekotor ini. Aku anak orang kaya. Lebih baik kau berampas dari sini. Pengawal, halau perempuan tua ini. Hamba benci melihatnya. Mak Upik begitu sedih. Dia menangis teresak-esak apabila dimaki dan dihalau oleh anak kandung sendiri. Lalu Mak Umpik terus mendayung semula sampainya ke pantai. Setibanya Mak Umpik di pantai, dia terus menadah tangan ke langit dan berseru kepada Tuhan. Oh Tuhanku, kalau benar Tanggang anak yang kususui daripada susuku ini dan yang kudidik dari kecil hingga dewasa, kau tunjukkanlah balasan atas anak yang tidak mengenang jasa. Tidak semena-mena, satu ribut yang amat kuat telah turun. Kilat dan goroh memecah langit dengan tiba-tiba. Terdengarlah suara anak kapal riuh rendah dalam bahtera. Dalam riuh rendah itu, terdengarlah suara si Tanggang melaung. Ibu, ibu, ampunkan Tanggang, bu. Tanggang ini anak ibu. Bu, bu. Bahtera. Si Tanggang karam pekik lolo. Dan orang-orang dalamnya semakin hilang. Akhirnya, Tanggang, isteri dan anak-anak kapalnya menjadi batu akibat penghinaan dan pendaharkaan si Tanggang terhadap ibunya. Para hadirin sekalian, itulah balasannya kepada anak-anak yang tidak mengenang budi dan mendaharka kepada orang tua yang telah bersusah payah mendidik dari kecil hingga dewasa. Hadirin sekalian, saya akhiri cerita saya dengan serangkap pantun. Tali saudara hendak dijaga, ragam mereka lumrah difahami. Nabi bersabda anak daharka ke dalam neraka setelah mati. Bunga redap di atas